Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung kuliah sebelum ini iaitu peranan sistem saraf dalam manusia. Dan tajuk yang kita akan bincangkan hari ini adalah tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Ada beberapa hasil pembelajaran yang kita akan cuba capai hari ini. Yang pertama, murid dapat memberi contoh tindakan terkawal. Yang kedua, murid dapat memberi contoh tindakan luar kawal. Yang ketiga, murid dapat menerangkan laluan pemindahan maklumat dalam tindakan terkawal. Dan yang terakhir, murid dapat menerangkan laluan pemindahan maklumat dalam tindakan luar kawal. Okey, ada beberapa tindakan yang kita akan bincang hari ini. Okey, tindakan yang pertama ialah tindakan terkawal. Okey, apa itu tindakan terkawal? Okey, tindakan terkawal merupakan satu gerak balas yang disedari dan ia berlaku mengikut kemahuan seseorang. Okey, gerak balas ini melibatkan integrasi dan interpretasi maklumat di cerebellum otak. Okey, impuls yang telah diintegrasikan di cerebellum otak kemudiannya dihantar ke otot rangka sebagai efektor. Dan bila otot rangka ini menerima impuls, ia akan menghasilkan gerak balas yang diingini. Okey, antara contoh tindakan terkawal ialah kita akan mengangkat tangan untuk menjawab soalan. Okey. So, impuls yang kita terima di reseptor telinga akan dihantar ke cerebellum otak melalui neuron aferen. Kemudian sampai di cerebellum otak, impuls tadi akan ditafsirkan dan diintegrasikan dan kemudiannya impuls tadi dihantar ke efektor melalui neuron eferen. So, apabila efektor iaitu otot rangka menerima impuls, otot rangka akan mengecut dan kita memberi gerak balas iaitu mengangkat tangan. Okey, tindakan yang kedua iaitu tindakan luar kawal. Okey, tindakan luar kawal pula merupakan satu gerak balas yang tidak disedari. Okey, berlaku tidak mengikut kemahuan seseorang. Kita tak boleh nak kawal gerak balas tadi. Dan ia berlaku secara automatik. Okey, kebanyakan tindakan luar kawal, rangsangannya adalah dari rangsangan dalaman. Contohnya, perubahan tekanan darah, okey, perubahan aras gula darah, perubahan suhu badan, yang mana dia akan mencetuskan impuls dan impuls tadi akan dihantar ke medula oblongata untuk diinterpretasikan dan ditafsirkan. Kemudian impuls tadi akan dihantar ke efektor-efektor untuk menghasilkan gerak balas secara automatik. Antara efektor yang terlibat dalam tindakan luar kawal ialah otot licin pada salur pencernaan, pada salur pernafasan dan juga pada salur-salur darah. Okey, efektor lain yang terlibat adalah sel-sel kelenjar dan juga otot kardiak. Okey, antara contoh tindakan luar kawal ialah peristalsis. Okey, berlaku di esophagus contohnya, di dalam perut dan juga di salur darah. Okey, contoh lain pernafasan, denyutan jantung, pengecutan salur-salur darah, rembesan kelenjar, contohnya kelenjar ilio, okey, tekanan darah dan juga bersin. Okey, cuba kita akan tengok perbezaan antara tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okey, perbezaan antara tindakan terkawal dengan tindakan luar kawal. Yang pertama, kita tengok dari segi gerak balas. Okey, gerak balas bagi tindakan terkawal adalah gerak balas yang disedari, manakala gerak balas bagi tindakan luar kawal adalah gerak balas yang tidak disedari. Okey, perbezaan yang kedua dari segi rangsangan. Okey, bagi tindakan terkawal,
rangsangan bagi tindakan terkawal biasanya berasal dari rangsangan luar. Contohnya suara, contohnya kita nampak sampah, dan sebagainya. Manakala bagi tindakan luar kawal, rangsangannya adalah datang dari rangsangan dalaman. Contoh, kita ada perubahan suhu badan dan perubahan aras glukosa. So, dia akan memberi rangsangan kepada tindakan luar kawal. Yang ketiga, dari segi reseptor. Bagi tindakan terkawal, reseptornya adalah bagi tindakan terkawal adalah organ deria. Contohnya, pada telinga kita ada reseptor yang mengesan perubahan ataupun bunyi yang diberikan. Bagi tindakan luar kawal, reseptor dia adalah reseptor khusus. Reseptor khusus yang ada di dalam badan. Contohnya, kita ada termoreseptor yang mengesan perubahan suhu. Kita ada baroreseptor yang mengesan perubahan tekanan, oksigen dan karbon dioksida. Kita juga ada kemoreseptor yang akan mengesan perubahan pH darah contohnya. Itu perbezaan dari segi reseptor. Sekarang kita tengok perbezaan dari segi tempat penterjemahan ataupun pusat di mana impuls tadi ditafsirkan. Bagi tindakan terkawal, dia punya pusat tafsiran dia adalah pada pusat tafsir adalah di cerebellum. Cerebrum. Manakala bagi tindakan luar kawal, pusat tafsir dia adalah medulla oblongata. Perbezaan yang berikutnya adalah dari segi efektor. Efektor bagi tindakan terkawal adalah otot rangka. Otot rangka. Contoh, kita bagi contoh tadi angkat tangan, maknanya otot rangka dia melibatkan otot bicep. Bila otot bicep mengecut, dia akan mengangkat tangan ataupun otot tricep. Kalau mengecut, dia akan luruskan tangan kita. So, efektor bagi tindakan luar kawal, kita ada otot licin. Kita ada otot licin. Dan juga otot kardiak. Otot licin biasanya dia ada di bahagian-bahagian salur darah, di esophagus, dan otot kardiak kita tahu dia terlibat dalam denyutan jantung. Dan contoh bagi tindakan terkawal, kita ada contoh dia. Contoh tindakan terkawal, kita ada aktiviti seperti menari, berlari, berfikir. Itu adalah tindakan terkawal. Kita boleh kawal sama ada kita nak menari atau tidak. Bagi tindakan luar kawal pula, contohnya adalah denyutan jantung. Denyutan jantung dan juga
tindakan peristalsis. Okey, so denyutan jantung dan tindakan peristalsis, selain daripada tu pernafasan, kita tidak boleh kawal tindakan ataupun gerak balas tersebut. Okey, tindak balas yang ketiga adalah tindak balas refleks. Okay, tindak balas refleks merupakan tindak balas yang automatik, iaitu tindak balas yang tidak dikawal ataupun kita panggil tindakan luar kawal. Ia berlaku dengan sangat cepat, okay, tanpa kawalan otak dan tanpa disedari oleh individu tersebut. Okay, tindakan refleks sebenarnya adalah satu gerak balas yang hanya melibatkan otot rangka dan saraf tunjang sahaja. Kerana semua impuls yang terlibat dengan tindakan refleks tidak dihantar ke otak tetapi dihantar ke saraf tunjang untuk dihantar kembali ke efektor iaitu otot rangka. Jadi sebenarnya tujuan tindakan refleks adalah untuk mengelakkan individu tadi dari sebarang kecederaan dan juga bahaya serta membolehkan ia beradaptasi kepada perubahan persekitaran. Okey, dan laluan impuls saraf bagi tindakan refleks kita panggil sebagai arka refleks. Okay, contoh tindakan refleks yang mana dia boleh mengelakkan kecederaan dan bahaya, antaranya ialah kita boleh menarik tangan dari objek yang panas dan tajam. Okay, bagi arka refleks menarik tangan dari objek panas dan tajam ini, ia melibatkan 3 neuron, iaitu neuron aferen, neuron eferen dan interneuron. Okay, bagi sentakan lutut pula, ia merupakan satu tindakan refleks paling ringkas kerana dia hanya melibatkan 2 neuron sahaja, iaitu neuron aferen dan neuron eferen. Jadi kalau kita tengok kat sini, okay, menarik tangan dari objek panas dan tajam dapat mengelakkan kita daripada kecederaan. Manakala untuk beradaptasi kepada perubahan persekitaran ialah kita ambil contoh dari bilik yang gelap, kita keluar ke bilik yang terang, kita punya anak mata tu dia akan berubah secara tindakan refleks bagi beradaptasi kepada perubahan persekitaran dan juga untuk mengelakkan kecederaan kepada anak mata tadi ataupun iris tadi. Okey, katakan kita ada satu soalan macam dalam skrin ni. Okey, rajah menunjukkan jari seorang pelajar tercucuk paku dan minta kita lukis dan labelkan neuron aferen, neuron eferen dan juga arka refleks, iaitu laluan impuls dari reseptor ke efektor. Kemudian dia minta kita tandakan arah pergerakan impuls pada neuron. Okey, kalau tengok pada rajah, kita ada rajah saraf tunjang yang ada bahagian jirim putih, okay, dekat bahagian sini, dan juga kita ada bahagian yang kita panggil jirim kelabu. Okay. Kemudian kita ada bahagian ganglion di akar dorsal. So bahagian ni adalah akar dorsal saraf tunjang, manakala bahagian bawah sini adalah akar ventral saraf tunjang. Okey, so untuk laluan, dia minta kita lukis dan labelkan neuron aferen. So kita pergi pada, bermula daripada jari ni lah, dekat ujung jari ni ada reseptor. Okey, so kat sini ada reseptor yang akan mengesan impuls daripada paku ataupun objek tajam ni. So ni objek tajam. Okey, so reseptor akan kesan dia punya kesakitan dan dia akan cetuskan impuls. Okey, so dia cetuskan impuls di sini. Kemudian impuls ini tadi akan diangkut dari reseptor,
Okey, akan angkut dari reseptor. Okey, kemudian dari reseptor diangkut, dia akan melalui akar dorsal. Okey, dan dia akan melalui neuron afferent. So, neuron afferent kita tahu dia akan letak dia punya badan sel di dalam ganglion dekat situ. Okey. So, kita ada neuron afferent dekat sini. Okey. Kemudian neuron afferent akan bersinaps dengan interneuron di dalam jirim kelabu. Interneuron pula akan bersinaps dengan neuron efferent. Okay, di mana badan sel neuron efferent berada di dalam jirim kelabu. Kemudian neuron efferent akan melalui akar ventral dan dihantar ke otot effector. Okey, jadi kat sini kita ada yang pertama neuron afferent di bahagian akar dorsal. Okey. Kemudian kita ada interneuron di bahagian jirim kelabu dan kita lihat kita ada neuron efferent di bahagian akar dorsal. So kita labelkanlah dekat sini. Okey. Okey, bahagian ni kita ada neuron. Okey, neuron afferent. Okey. Dan di bahagian dalam ni kita ada interneuron. Dan kemudian kita ada di bahagian akar ventral ni neuron efferent. Okey, soalan yang kedua dia suruh kita tandakan arah pergerakan impuls pada neuron. Jadi, arah pergerakan impuls bermula dari reseptor. Okey, dia masuk ke neuron efferent. So, kita tandakan pergerakan dia dengan anak panah. Okey, kita tandakan anak panah masuk macam tu. Okey, ataupun kita lukiskan macam ni je lah. Okey, arah pergerakan impuls daripada reseptor, okay, melalui neuron efferent, and then dia akan melalui interneuron dan akhirnya dia akan melalui pula neuron efferent dan akhirnya sampai ke effector untuk effector memberi gerak balas. Okey, inilah macam mana kita nak jawab soalan, lukis dan labelkan neuron afferent. So, kita dah labelkan neuron afferent, interneuron, okay, neuron efferent dan laluan impuls dia, okay, daripada reseptor hingga effector. So, kita dah tandakan juga arah pergerakan impuls tersebut. Okay, the next question, soalannya ialah kenapa ganglion di akar dorsal membengkak? Okay, kerana dekat akar dorsal tu, dekat ganglion tu, ia merupakan tempat letaknya badan sel bagi neuron afferent. Okay, soalan yang berikutnya, nyatakan 3 fungsi saraf tunjang
Okey, yang pertama, saraf tunjang ni fungsinya adalah untuk mengawal tindakan refleks macam yang kita bincang tadi. So, dia adalah pusat integrasi ataupun interpretasi tentang tindakan refleks. Okay, yang kedua, fungsi saraf tunjang adalah untuk menghantar impuls ke otak. So, bila kita terima impuls dari reseptor tadi, automatically impuls akan hantar ke efektor iaitu otot rangka. Tapi pada masa yang sama ada juga impuls yang hantar ke otak di mana kita akan beri gerak balas kesakitan tu. Okay, that's why ada juga impuls yang akan hantar ke bahagian otak. Dan yang ketiga, fungsi saraf tunjang adalah mengandungi sel-sel badan bagi neuron eferen bagi sel-sel badan interneuron dan juga neuron aferen. Okay. So ni untuk sel-sel badan neuron aferen ni salah, sebenarnya dia adalah untuk sel-sel badan interneuron. That's why ada bahagian saraf tu betul lah, neuron aferen dan neuron eferen. Okay, dan yang terakhir soalannya, jika akar ventral terpotong, apakah kesan kepada organ yang bersambungan dengannya, dan terangkan jawapan anda. So, akar ventral bahagian bawah iaitu di mana neuron eferen melaluinya. So, bila kita potong akar ventral tersebut, apa kesannya? Okay, jawapannya ialah organ tidak boleh memberi gerak balas ataupun berfungsi. Contohnya tadi bila kita potong bahagian ventral, okay, tangan tidak boleh diangkat dari bahagian objek yang panas tadilah. Okay, kenapa? Sebab impuls dari interneuron, dari saraf tunjang, tidak boleh dihantar ke otot ataupun efektor, menyebabkan otot ataupun efektor tadi tidak menerima impuls dan tidak mengecut untuk menarik tangan daripada objek yang tajam ataupun objek yang panas. Okay, next question, kita ada soalan yang berkaitan dengan sentakan lutut. Okay, arka refleks dalam sentakan lutut adalah arka refleks yang paling ringkas kerana dia hanya melibatkan 2 neuron sahaja. Okay, so neuron-neuron yang terlibat adalah yang pertama neuron aferen dan yang kedua adalah neuron eferen. So maknanya kat sini tak ada interneuron terlibat dalam arka refleks sentakan lutut. Dan tempat di mana kedua-dua neuron aferen dan neuron eferen ini bersinap adalah di dalam jirim kelabu saraf tunjang. Okay, saraf tunjang, bahagian jirim itu dipanggil jirim kelabu sebab dekat situ terletaknya banyak sel-sel badan bagi interneuron dan juga neuron eferen. Okay, kalau rujuk balik pada bahagian jirim kelabu saraf tunjang, kenapa dipanggil kelabu? Sebab dekat sini ada banyak badan-badan sel. Okay, badan sel bagi interneuron, badan sel bagi neuron eferen. Okey, bagaimana arka refleks sentakan lutut? So, kita akan bincangkan macam mana sentakan lutut berlaku. Okey, mula-mula yang pertama, tendon di bawah tempurung lutut atau kita panggil patella tu diketuk. Okey, so dia ada kat sini, ada reseptor regang. Okey, stretch receptor. So, bila kita bagi stimulus ataupun rangsangan iaitu kita ketuk bahagian tendon kita kena ketuk bahagian tendon di bawah tempurung lutut. Okey, otot quadriceps akan menjadi regang. Okey, kat sini kita ada otot quadriceps. Okey, ni otot quadriceps ni. Okey, dia akan menjadi regang dan reseptor regang yang ada pada otot quadriceps tadi akan mengesan regangan, kemudian dia akan cetuskan impuls. So, impuls dari reseptor, reseptor regang ini kemudiannya akan dihantar ke saraf tunjang dekat sini melalui neuron
aferen. Okey, masuk ke akar dorsal saraf tunjang. Kemudian impuls tadi akan terus dipindahkan ke neuron eferen tanpa melalui interneuron. Okey, dan impuls dari neuron eferen akan melalui sinaps, okey, dengan bantuan neurotransmitter yang Cikgu Zalina dah bincang sebelum ni. So, impuls dari neuron aferen terus dipindahkan ke neuron eferen di bahagian jirim kelabu saraf tunjang. Okay, so kita ada jirim kelabu dekat sini. Dekat sini ada sinaps antara neuron aferen dan neuron eferen. So, dengan cepatnya, impuls daripada neuron aferen melalui neuron eferen dan dihantar ke organ efektor, iaitu dihantar balik ke otot quadriceps melalui akar ventral. So, bila otot quadriceps menerima impuls, otot quadriceps akan mengecut dan kemudian kaki tadi akan disentak ke hadapan. Jadi, bila kita ketuk tendon di bahagian tempurung lutut, dia punya tindakan atau gerak balasnya ialah kaki akan disentak ke hadapan dengan cepat. Okay, so that's why akar refleks bagi sentakan lutut adalah paling ringkas, so dia akan memberi gerak balas paling cepat, okay, untuk tindakan refleks. Okay, so ada 3 tindakan yang kita dah bincangkan. Yang pertama, tindakan terkawal. Yang kedua, tindakan luar kawal. Dan yang ketiga, tindakan refleks, yang mana setiap satu tindakan ini mempunyai fungsi-fungsi ataupun kepentingan yang tersendiri. Okay, jadi lepas ni kita akan tengok pula beberapa contoh penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf, terutamanya yang berlaku kepada warga tua. Okey, penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf ni ada 2. Yang pertama, kita tengok penyakit Alzheimer. Okey, penyakit Alzheimer adalah penyakit yang dialami oleh warga tua yang mana dia mengalami kemerosotan neuron yang mengawal ingatan dan pemikiran. Jadi, warga-warga tua ni dia akan kekurangan rembesan neurotransmitter iaitu acetylcholine, di bahagian otak, menyebabkan tisu otak tadi akan mengecut. Kekurangan acetylcholine ini memberi kesan antaranya ialah warga tua tadi akan kehilangan ingatan, dia mempunyai kurang kepintaran, so biasanya dia akan jadi pelupa, so kurang tumpuan, fikiran bercelaru dan juga menjadi pelupa. So warga tua yang mengidap atau mempunyai kemerosotan neuron ini akan mengalami Alzheimer, dan penyakit Alzheimer ini boleh diwarisi. Penyakit yang kedua adalah Parkinson. Parkinson disebabkan oleh kemerosotan saraf yang mengawal pergerakan, pengawalan otot dan juga keseimbangan badan bagi warga tua tersebut. Tapi ada juga warga muda, orang-orang muda yang mengalami masalah Parkinson ni. Tapi kebanyakannya berlaku pada warga tua. Dan bila individu tadi mengalami Parkinson, dia mempunyai kurang rembesan dopamin di bahagian otak. So, dopamin ni salah satu jenis neurotransmitter juga. So, kekurangan dopamin menyebabkan beberapa kesan, antaranya ialah pergerakan anggota badan yang menggeletar,
So dia akan sentiasa shivering, okey, anggota badan dia sentiasa akan menggeletar, okey, di mana otot-otot individu Parkinson ini akan menjadi lemah, hilang koordinasi dan keseimbangan badan. Okey, berbeza dengan Alzheimer, penyakit Parkinson ini kebanyakannya berlaku pada orang tua, ada juga orang muda yang mengalami Parkinson, tapi penyakit Parkinson ini tidak diwarisi. Okey, so ini adalah dua penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf. Okey, so maknanya habislah dengan tajuk 3.2 iaitu peranan sistem saraf. Okey, kita tengok sistem saraf, tindakan terkawal dan tindakan luar kawal, sambungan dari kuliah sebelum ini. Okey, itu saja kuliah saya hari ini. So kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.